saudara Ibrahim. Di mana mereka keluar daripada Iraq, mereka berpecah. Lut pergi ke Jordan, manakala Ibrahim meneruskan perjalanan ke Filistin. Kemudian mereka keluar daripada Iraq. Lut nak berdakwah. Lut anak saudaranya, satu-satunya anak saudaranya yang beriman kepada Allah selepas pembakaran Nabi Allah Ibrahim, sebagaimana kata Ibn Katsir dan kitab Qasasul Anbiya. Lepas Lut tengok Ibrahim tak dulunya dibakar api, bahkan keluar dengan aman dan selamat, dengan gembira, dengan ceria, maka Lut beriman kepada Allah. Dia satu-satunya yang beriman kepada Allah. Diikuti dengan isteri Ibrahim. Dan isteri Ibrahim itu Sarah. 3 orang dia beriman. Lalu mereka keluar untuk berdakwah. Bila mereka dihalau daripada Iraq, Lut pergi satu tempat. Di sana dia membina pusat dakwahnya, sehingga dia diuji oleh Allah dengan kaum Moset. Maka malaikat ni kata, aku nak musnahkan kaum anak saudara kamu, kaum Nabi Lut, disebabkan perbuatan mereka. Maka ini kisah bagaimana malaikat datang. Bayangkan kalau malaikat ni Ibrahim tak kenal. Untuk menunjukkan kalau Nabi tak kenal malaikat, takkanlah kita mudah-mudah tengok orang malaikat kot. Takkanlah kita, orang yang bukan Nabi, mudah-mudah nak hukum, nak judge suatu, kita nampak ni malaikat. Jangan sebut malaikat, sebut jin dulu lagi baik. Sebab malaikat besar makna. Malaikat tu besar makna. Dan orang kalau sebut malaikat ni, mana nak tunjuk glamour ni tu tinggi sikit. Kalau sebut jin kan tak nampak glamour, nampak macam sakit je. Nampak jin sakit lah tu. Pergi jumpa orang ni, ubat orang ni. Tapi sebut malaikat kan nampak hebat kamu nampak malaikat. Lepas tu tak pergi kuliah lah, sebab dah rasa hebat tengok malaikat. Jadi jangan mudah kata itu malaikat. Lihat Ibrahim AS, dia tak kata itu malaikat, dia tak tahu. Sehingga malaikatnya kata aku malaikat. Sepatutnya Ibrahim AS dengan darjat kemudian dia tahu, tengok ni malaikat ni. Tapi menunjukkan urusan malaikat, suatu urusan gaib yang tidak diketahui, malaikat Allah beritahu. Kita tak boleh. Sebab itu tidak mudah-mudah juga kita kata saya semalam mimpi jumpa malaikat. Tidak semudah itu. Bawa cerita tu, sifatkan dulu, barulah kita boleh kata betul atau salah. Tidak semudah itu untuk seorang mengaku saya semalam jumpa malaikat Jibril, saya semalam jumpa malaikat Mikail. Israel tak jumpa pula. Jumpa malaikat itu, malaikat ini. Ini orang yang kita katakan cuba nak glamour dalam agama. Sama juga orang mendakwa kata saya ada kasyaf, saya ada laduni. Orang cepat nak glamour dalam agama. Sedangkan para ulama yang ada, mereka diam. Mereka diam. Dan mereka tak gunakan benda itu dalam mengadili manusia. Sebab itu hanya ujian Allah kepada mereka, untuk mereka mengambil sikap hati-hati. Sehingga Qadhi Syuraih rahimahullah, seorang hakim yang ada kasyaf. Bila ulama bincang dalam fiqhul qadha, boleh tak hakim menghukum sesuatu berdasarkan kasyaf, bukan berdasarkan bukti-bukti ini? Jawabnya tak boleh. Mesti qadha dengan ilmu hakim berdasarkan bukti. Sehingga Qadhi Syuraih, walaupun dia ada kasyaf, dia kata aku tak pernah menggunakannya untuk mengadili orang. Dia ada kata tengok muka, memang muka pun jahat, dia dah nampak, tapi dia tidak menggunakan. Hatta Nabi SAW menggunakan kaedah ilmu, walaupun Nabi tahu siapa salah. Nabi tahu siapa yang salah, dan Nabi tahu siapa yang patut dapat dan sebagainya. Pernah diriwayatkan dalam satu hadis yang sahih tentang bagaimana Nabi SAW mengadili seorang anak yatim berbala dengan seorang sahabat namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah bala tentang pokok kurma ni, hak siapa ni, kepunyaan siapa. Maka Nabi SAW berkata, aku putuskan berdasarkan apa kamu cakap pada aku. Dan takkan Nabi nak tunggu wahyu siapa betul. So ini konsep muamalat dengan manusia. Maka yang ni Abu Lubabah kata macam ni, anak yatim ni kata macam ni. Akhirnya Nabi putuskan kurma, pokok kurma ini untuk Abu Lubabah. Sudah diputuskan, Nabi kata, wahai Abu Lubabah, alangkah baiknya kalau kau beri pada orang anak yatim. Nabi dah putus begitu. Putus bahawa kes ini menang Abu Lubabah. Tetapi alangkah baiknya kalau kau beri pada anak yatim. Berilah kat dia. Kata Abu Lubabah, tak nak. Kata Nabi SAW, kalau bagi dia, aku bagi kamu kurma dalam syurga. Pun tak nak. Tak nak. Tiba-tiba seorang sahabat namanya Abu Dahdah. Dahdah nama dia. Sabit bin Dahdah, atau dikenal dengan Abu Dahdah. Seorang sahabat mulia, dia dengar Nabi cakap macam tu. Dia jumpa Abu Lubabah, wahai Abu Lubabah, pokok kurma sebatang tukar dengan kebun aku nak ambil lah. Kebun dia pun ambil.
kurma sebatang tu orang kebun. Dia datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, pokok kurma yang tuang sebut tadi nak beri kepada anak yatim, dan bagiku pokok kurma dalam syurga. Masih relevan lagi? Ada lagi? Tawaran ada. Kalau ada, ya Rasulullah, aku beri pada anak yatim. Aku nak kurma dalam syurga. Tukar dengan kebun. Tengok orang yang mulia. Dalam hadis ni, soal cerita yang masyhur ni, dia ada beberapa perkara lah. Yang pertama, boleh kalau orang awam macam kita nak tolak fadilat kemuliaan, boleh nak tolak. Sebab kita rasa boleh masuk syurga ikut lain. Dan contoh saya kata, malam ni kita nak putih di rumah, bagilah di rumah, seluruh akan dapat kemuliaan. Saya tak nak Ustaz, malam ni saya tak nak, malam esok saya nak. Tak ada masalah. Itu pilihan. Sebab tu Nabi tak marah. Sebab Nabi tahu pokok kurma, dia tak nak pokok kurma ni, bagai nak pokok, dia nak yang lain-lain, barang tadi. Sebab tu Nabi tak cela dia. Itu hak dia untuk kata tidak. Dan kalau macam saya sebut kelebihan sedekah, tiba ada juga orang yang tak nak sedekah, itu hak dia. Bagai nak cari kelebihan lain, dia nak dapat pahala cara lain, terpulang pada dia. Maka ada orang yang memang dia nak pahala, kejar pahala, seperti Abu Dahdah. Dan Abu Dahdah, saudara, dia cukup mulia dan dia antara syuhada dalam peperangan. Dimuliakan dengan mati syahid pada zaman Nabi SAW. Sebab itu Nabi mengingatkan, bila dia mati syahid, Nabi ingatkan, Nabi masih mengingati tentang kurma dalam syurga yang bakal dia dapat. Bakal dia dapat. Dan dia seorang sahabat yang luar biasa, yang amat cintakan pada tetamu, khususnya tetamu yang miskin. Sehingga bila turun ayat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira, siapa yang sanggup beri hutang kepada Allah, maka Allah pasti akan menggandakan ganjarannya, pahalanya. Dia kata pada isterinya, Ummu Dahdah, wahai ibu, wahai isteriku, jom kita pindah. Kenapa? Kebun ni aku dah sedekah pada Allah, aku dah beri pinjam pada Allah, sebab kita nak ke akhirat nanti. Ibunya, isterinya bagus tu, kemas keluar. Payah tu. Itu lelaki baik untuk perempuan baik. Sebab payah isteri kita, sebab kita pun payah juga. Maka payah lah. Maka ini kisah yang cukup agung bila selalu baca tentang Abu Dahdah. Dalam kisah dia memuliakan tetamu, khususnya fakir miskin, sehingga dia sanggup bagi kebun dia, bagi ladang dia. Dia orang kaya, dia tak pernah rasa macam rugi dan sebagainya, sebab dia mengharapkan dalam syurga. Sebab itu dia berani mati syahid. Orang yang berani mati syahid maknanya dia tak cinta dunia. Walau dunia ada di tangan dia, dia tak cinta dunia. Demikian Abdul Rahman bin Auf dan sebagainya. Firman Allah Ta'ala dalam surah Hijr ayat 68 hingga 69. Qala inna haula'i dhaifi fala tafqahun wattaqullaha wa la tukhzun. Maksudnya Nabi Lut berkata, sesungguhnya mereka ini tetamuku, maka janganlah kamu memberi malu kepadaku, dan takutlah kamu kepada Allah, serta janganlah kamu menghina aku. Menurut mufassir, golongan yang bodoh mendapat berita kedatangan beberapa pemuda yang kacak di rumah Nabi Lut alaihissalam. Justru mereka dengan gembira segera datang untuk melakukan kebiadaban terhadap tetamu Nabi Lut alaihissalam. Dengan sebab itu beliau memberi amaran kepada mereka. Dalam hadis tentang kemuliaan tetamu, Abu Syekh meriwayatkan daripada Abu Darda, begitu juga Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dhaifu ya'ti bi rizqihi wa yartahilu bi dhunubil qaum yumahhisu anhum dhunubahu." Tetamu datang dengan membawa rezekinya, dan kepulangannya menghapuskan dosa ahli rumah. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Dailami. Dan Nabi SAW bersabda, "Lailatul dhaif haqqun wajibun 'ala kulli muslim." Maksudnya melayan tetamu itu kewajiban atas setiap muslim. Dan hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Abu Daud dan Ibnu Majah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, secara kesimpulannya, memuliakan tetamu di antara adab yang paling tinggi yang ditekankan oleh Islam, sehingga Nabi SAW menggabungkan keimanan pada Allah dan keimanan kepada hari akhirat. Kalau seorang yang didatangi tetamu ada sesuatu yang diperlu belanjakan, yang dia perlu habiskan, maka kalau benar dia percaya pada pahala di akhirat, maka dia tak akan merasa berat. Bukan dia menunggu-nunggu tetamu. Kata Syekh Abu Muhammad Sahabi Abdul Tustari, ini satu noktah yang menakjubkan. Ketika mana beliau menceritakan kisah Ibrahim AS dan tafsir Tustari, kata beliau, Nabi Allah Ibrahim dia tak akan makan melainkan datang tetamu. Dia tak akan makan. Sehingga satu hari, saudara, dia terpaksa tunggu sampai 7 hari sehingga kedatangan malaikat. Malaikat ni datang sampai 7 hari, dia menunggu tetamu. Biasanya akan ada tamu dalam masa 2 hari, 1 hari.
Kerana dia tak akan makan seorang diri. Dia hanya makan dengan tetamu. Sehingga dia sanggup keluar rumah cari mana orang untuk bawa ke rumah untuk makan. Dia punya keberkatan makan dengan tetamu luar biasa. Kalau Nabi faham, Nabi tahu benda tu, takkanlah kita tak tahu melalui apa yang diajar oleh Nabi SAW. Kalau Nabi yakin, takkanlah kita tak yakin dengan apa yang katakan ataupun yang dibuat, dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Demikian juga Nabi kita Muhammad SAW. Sabit dalam hadis bahawa Nabi SAW tak pernah makan seorang. Pasti akan ada tetamu. Dan kalau banyak tetamu, yang paling disuka orang miskin. Bukan dalam hidangannya, disuka makan dengan orang miskin, bukan makan dengan kanak-kanak. Sampai peringkat itu. Kerana orang yang sanggup makan dengan orang miskin dan kanak-kanak, ternyata dia ada jiwa tawaduk. Tapi kalau kita nampak dia budak, susah budak ni, pasti renyahlah dia, kotor lah. Ini orang yang tidak ada jiwa tawaduk. Seorang yang suka kanak-kanak, even dalam hidangan, itu tanda dia ada tawaduk. Sebagaimana Nabi SAW. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Kenapa terdapat golongan orang Islam yang menunaikan tanggungjawab seperti solat fardu, puasa, zakat, menunaikan haji dan umrah dan sebagainya, tapi masih melakukan maksiat seperti berjudi, menipu dan memberi rasuah? Saudara-saudara semua, kebaikan yang kita buat, jangan ditutup disebabkan kejahatan yang kita lakukan. Yang kata lain, seorang kalau dia buat jahat sekalipun, jangan kita mempersendakan kebaikan yang dia dah buat. Awak ni semayang tapi berjudi, baik jangan semayang, jangan. Biar dia solat, biar dia haji, biar dia umrah. Kadang-kadang dia belum cukup ibadat dia, walaupun banyak tadi, himpunannya belum cukup kuat mencegah maksiat. Tetapi paling kurang dia dah ada kebaikan yang insya-Allah satu hari nanti boleh cegah maksiatnya. Sebab itu pernah Nabi SAW diadukan tentang sahabat yang sembahyang tapi masih mencuri. Diadukan pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saudaraku dia masih mencuri walaupun dia solat. Kata Nabi SAW, da'hu fa inna salatahu tamna'u. Biarkan dia, kerana sembahyangnya pasti akan menghalangi. Nah, hadis sahih yang lain bagaimana seorang sahabat yang berzina dan datang bertemu Nabi SAW. Nabi mengajak berwuduk, kemudian masuk solat, kemudian keluar, ya Rasulullah, saya berzina, hukum saya, kata Nabi SAW. Alasta sallaita ma'ana? Tidakkah kamu sembahyang bersama kita tadi? Bersama kami tadi, wuduk tadi? Dah pergi, kata Nabi SAW. Artinya saudara, orang yang buat baik, walaupun dia buat jahat, dia pasti ada benda malu tu dalam hati, tapi dia belum cukup. Apa yang patut kita buat? Kita dorong dia terus untuk meninggalkan kejahatan, tapi kita tak kecilkan kebaikannya. Yang dia buat, kita puji. Yang dia buat itu, kita kata awak bagus, sembahyang awak bagus, puasa awak bagus, haji awak bagus, umrah awak bagus. Tapi dalam banyak awak kena cuba menghalangkan dia boleh berkisar pada ibadat-ibadat yang lain. Bukan kita kata awak ni sembahyang saja je, puasa saja je, jangan halangi. Baik tak payah sembahyang macam ni, jangan. Kenapa pula baik tak payah sembahyang? Siapa yang kata baik tak payah sembahyang? Melainkan kita nak suruh dia tu jahat terus. Tak, kalau dia masih ada noktah baik, so kita patut besarkan dia sehingga dia mampu meninggalkan maksiat. Kerana dia ternyata belum cukup kuat. Maka dengan bimbingan kita, insya-Allah dia boleh meninggalkan sedikit demi sedikit. Bagaimana cara terbaik menasihati golongan di atas ini berkeluar? Dalam kitab apakah yang menyebut isteri pertama minta suami menceraikan isteri kedua jadi jatuh talak selain kitab fatwa mufti Johor? Dan apakah hukum isteri yang mencadangkan suami menceraikan madu? Dalam kitab apakah yang menyebut isteri pertama minta suami menceraikan isteri kedua jadi jatuh talak selain kitab fatwa? So dalam semua kitab-kitab fiqh menyebut bahawa kalau sekiranya suami menjatuhkan cerai dan talak, walau diminta oleh suami isteri atau tak diminta, siapa pun minta maka talak dia jatuh. Kita tak boleh beri suatu gambaran masalah seperti ini. Apabila suami menjatuhkan talak pada isteri pertama atau kedua, wa imma permintaan isteri pertama, desakan isteri pertama, maka desakan itu tidak diambil kira. Kerana bila suami menuturkan, maka dia anggap dia menjatuhkan talak, dia menjatuhkan cerai. Tetapi Nabi SAW melarang. Mana-mana isteri yang minta suaminya menceraikan madunya supaya dia bersendirian dalam perkahwinan, perbuatan itu diharamkan sama sekali. Walaupun kalau dia menjatuhkan talak jatuh suami tadi. Tetapi haram bagi mana-mana perempuan yang minta suami menceraikan madu nombor 3 ke nombor 4. Abang yang lain macam cerai belakang saya seorang. Hukumnya haram dan dia berdosa besar. Tidak dibenarkan begitu.
Biar suami buat keputusan, suami tahu siapa dia patut cegat. Jangan ada desakan dia. Desakan tu hukumnya haram. Namun kalau suami yang tetap jatuhkan talak, desakan atau tidak, talak tu tak ada. Tapi perbuatan wanita yang minta supaya dia bersendirian dalam perkahwinan tanpa dimadukan sehingga mendesak suaminya menceraikan isteri pertama atau menceraikan isteri kedua atau menceraikan mana-mana isteri, perbuatan itu dosa, tidak dibenarkan oleh Islam. Pada peristiwa apakah Yahudi itu dilaknat oleh Allah? Perkataan mana yang tepat sama ada kaum Yahudi atau Israel? Apakah nama kitab dalam menyeraikan faktor-faktor Yahudi dilaknat oleh Allah? Saudara-saudara, semua Yahudi dilaknat oleh Allah Ta'ala dengan banyak sebab. Allah Ta'ala jelas dalam Al-Quran kerana membunuh pada Nabi. Yuharifuna al-kalim an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dhukiru bih, kerana mereka memindah ayat-ayat Allah dan kerana mereka melupakan banyak perintah-perintah Allah. Sebab itu mereka dilaknat kerana mereka melampaui larangan Allah. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan sesungguhnya kamu tahu bagaimana golongan yang melakukan pencerobohan larangan Allah pada hari Sabtu, sehingga kami jadikan mereka sebagai kera-kera, monyet-monyet yang hina. Semua itu sebab dia dilaknat oleh Allah. Fa bima naqdi mitsaqahum la'annahum, disebabkan mereka ini mencabuli perjanjian kami dengan mereka, la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah, kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras. Faktor utama Yahudi dilaknat kerana membunuh para nabi dan juga menolak kitab, meminda kitab, di samping larangan-larangan yang lain, termasuk mereka tidak mencegah kemungkaran. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, sebagaimana yang disebut dalam ayat-ayat yang banyak. Allah melaknat orang-orang Yahudi kerana mereka tidak cegah kemungkaran, bahkan mereka buat pula. Dia bangsa laknat yang cukup banyak ceritanya dalam Al-Quran. Dalam surah Baqarah 2/3 cerita Yahudi. 2/3 dalam surah Baqarah menceritakan tentang Yahudi. Bukan dalam Al-Quran sebagian besar cerita tentang Yahudi yang dilaknat oleh Allah. Baik, kalau kita tanya mana betul Yahudi atau Israel? Saudara, Israel ini sebenarnya ialah nama lain bagi Nabi Allah Yaqub AS. Isra maknanya berjalan malam. Artinya Allah, hamba Allah. Hamba Allah yang suka berjalan malam, Israel. Itu maknanya Allah dalam bahasa Ibrani. Isra, hamba yang suka berjalan malam. Ini hamba Allah yang suka berjalan malam. Kerana itu salah satu surah dalam Quran, iaitu surah Isra. Dia ada nama lain, itu surah Bani Israel. Surah anak-anak Nabi Allah Yaqub AS. Bermula nama Israel ialah bila Nabi Allah Yaqub muncul. Kerana Yaqub orang panggil dia Israel, dan Allah menamakan dia juga Israel kerana dia suka merantau dan berjalan malam, bermunajat pada Allah SWT. Maka anak-anaknya sebut Bani Israel. Dalam Quran kalau sebut Bani Israel, Allah Ta'ala tak laknat. Tapi bila sebut Yahudi, Allah Ta'ala laknat. Bani Israel, Allah Ta'ala terus memujuk mereka kembali ke pangkal jalan. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingat balik Allah Ta'ala, aku dah melebihkan kamu berbanding yang lain-lain. Pulang kembali kepada Allah SWT. Tapi bila sebut dia Yahudi, maka Allah Ta'ala menggunakan ungkapan itu untuk melaknat mereka. Dan itu beza Bani Israel dengan Yahudi. Tapi orang Yahudi, saudara, mereka hela banyak. Bila mereka nak bermusuh dengan Islam, mereka tak namakan negara mereka negara Yahudi, mereka namakan Israel. Maka ke mana kita kata laknat Israel, laknat Israel, maka dia berkait dengan Nabi Allah Yaqub AS. Walaupun orang Islam tak ada niat dia, helah mereka kononnya dengan nama Israel, orang Islam tak akan melaknat negara mereka, tak akan laknat. Sebab Israel itu nama Nabi, dan Nabi itu kita beriman pada Allah SWT. Kita beriman dengan kewujudan mereka, perutusan mereka daripada Allah, beriman. Tapi mereka menggunakan helah itu supaya orang Islam, ketika mana mereka tubuh negara haram tahun 48 ni, 1948, orang Islam tak akan kata negara Israel haram. Ya, orang Islam pada permulaan mereka tak sebut Israel, mereka sebut Sahyuniyah, Yahudi atau Yahud, Yahud atau Sahyuni, Kian Sahyuni, atau disebut Zionis. Disebut ini negara Zionis, Zionik. Tapi oleh kerana saudara dah generasi umat Islam dah lupa tentang Israel, akhirnya mereka pun kata laknat negara Israel dan sebagainya. Bagi saya, saudara, orang Islam tahu bukan Israel yang bernama Yaqub AS.
Tapi Israel yang mereka menggunakan helah supaya terselamat daripada mereka dilaknat orang Islam. Dilaknat. Walaupun lebih selamat kita sebut Yahudi. Lebih selamat. Tapi kalau ada orang sebut Israel, tak ada dosa, tak ada apa-apa. Sebab itu helah Yahudi. Bila helah Yahudi, kita boleh meninggalkan atau menggunakan. Orang Islam boleh guna ataupun tinggalkan. Kalau itu helah. Bukan lagi kerana kita melihat kemuliaan nama Nabi Allah Yaqub AS. Itu tak sorry. Tapi ada orang agak sensitif, ada tak boleh kena sebut Yahudi juga. Itu terpulang. Pada keadaan apakah paling tepat menggunakan istilah khalwat? So khalwat satu benda yang tidak digunakan dalam kitab fiqh. Kitab fiqh menggunakan istilah ikhtilaf. Ikhtilaf, bercampur lelaki perempuan. Khalwat ini tidak digunakan bagi perempuan lelaki yang bersendirian. Walaupun hadis Nabi dalam Sahih Bukhari menyebut la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahrami. Tak boleh bersendirian wanita dengan lelaki melainkan bersamanya mahram. Perkataan la yakhluwan, yakhlu, khala yakhlu, khalwah. Ini khalwat. Tetapi yang saya tengok dalam kitab fiqh, sebab saya punya tajuk PhD pun bab tu, saya tengok dia ada beberapa istilah yang digunakan untuk mengaitkan percampuran lelaki perempuan sehingga menyebabkan zina. Ikhtilaf atau disebut juga sebagai mukhalatah. Istilah itu. Tapi oleh kerana kita dengan budaya Melayu, istilah itu sudah digunakan pakai bagi orang yang ditangkap berduaan dengan perempuan atau lelaki-lelaki pada tempat yang diragui. Kalau seorang tu dia makan dengan perempuan kat meja, kita tak panggil dia khalwat kalau dia khalayak ramai. Di tempat yang diragui. Jadi kalau dalam bilik, bilik tu dikunci. Kalau bilik tak kunci, tak panggil khalwat. Bilik tu memang dikunci. Dijatuhkan langsirnya. Okay, kalau bilik terbuka, cermin terang, orang-orang nampak khalwat diorang tu, tak. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda meragukan. Tapi kalau dijatuhkan langsir, ditutup pintu, dia khalwat. Sebab itu benda tu diambil kira dalam enakmen undang-undang jenayah Islam. Berkaitnya mahkamah-mahkamah syariat mana menjatuhkan khalwat, dia akan pastikan pintu berkunci atau tidak. Kalau tak berkunci, dia tak mengkhalwat. Ada tak orang lain yang boleh menghilangkan keraguan? Kalau yang ada tu budak umur sebulan, 6 bulan, itu tak. Dia dianggap boleh meragukan. Tapi kalau ada tu yang dah dewasa, dah balik, juga tidak boleh sabitkan hukum khalwat. Artinya banyak. Cuma saya katakan tadi bahawa dalam sistem enakmen undang-undang Islam dia menggunakan khalwat bagi mendefinisikan lelaki dan perempuan bersendirian dalam tempat yang meragukan dan melakukan perkara yang meragukan. Dan pada waktu yang meragukan. Tengah hari yang tak dekat, waktu meragukan. Tapi dalam istilah fiqh tak ada istilah khalwat. Dalam istilah fiqh, kalau saudara cakap dengan Arab, orang tu kena tangkap khalwat, dia tak faham. Sebab mereka tak guna istilah khalwat. Mereka tak faham. Itu istilah kita Melayu. Walaupun kalau kita lihat baca sejarah kitab sirah, Nabi SAW suka berkhalwat. Kan? Oh, Nabi pun suka khalwat. Nabi berkhalwat dengan Tuhannya. Atau disebut tahannuf. Tahannuf juga berkhalwat maksud dia. Khalwat mana bersendirian dengan Allah Ta'ala. Sebelum baca kitab sufi terjemahan, semua sebut kita berkhalwat dengan Allah. Khalwat di bersendirian. Tapi orang kita sebut istilah khalwat lain. Jadi kita kena bezakan mengikut keadaan situasi semasa. Kalau khalwat dengan istilah perundangan jenayah, ia berkait dengan tangkapan itu. Tapi kalau sebut khalwat dalam ilmu sufi, bukan khalwat itu. Khalwat dengan istilah bahasa Arab bukan maksud ini. Bahkan saya katakan istilah yang tepat digunakan ialah ikhtilaf ataupun disebut juga mukhalatah, untuk percampuran, untuk keadaan lelaki dan perempuan yang meragukan. Perbuatan ini diharamkan kerana ada peranan syaitan dalam dikatakan menggalakkan perzinaan dan sebagainya. Allahu Akbar.